Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bada a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. صدق الله العظيم. Tuan Imam, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa yang mati Allah Subhanahu wa taala, dan muslim muslimat yang hadir pada malam ini, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala ya atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala iman dan juga Islam. Maka hari ini kita dapat lagi menyempurnakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk sujud pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kesihatan, ruang dan juga peluang yang Allah Subhanahu wa taala beri kita pada hari ini. Maka dapat sama-sama kita berkumpul untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita mengisi masa kita dengan menimbul ilmu dan juga memperbanyakkan amalan kebaikan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dari kemudian hari. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sebagai umat Islam yang berada pada zaman sekarang ni sudah tentu berdepan dengan bermacam-macam cabaran lah, terutamanya orang Islam sendiri, yang mana kita ni ditekan oleh musuh-musuh Islam, sama ada di luar ataupun di dalam sendiri. Ada di antara orang Islam sendiri yang bersifat belok kepada orang Islam sendiri, khianat kepada orang Islam sendiri. Itulah putaran kehidupan kita. Bila mana ada pertembungan di antara hak dan juga batil, dosa dan juga pahala, maka berlaku pertembungan, perlawanan di antara kebaikan dan juga kejahatan. Dan kita hari ini tidak terlepas jugalah daripada menerima tempiah. Walaupun kita tidak berada di medan, kita kata medan yang sebenar, berdepan dengan musuh Islam, tapi kita juga menerima tempiah. Bagi mereka yang duduk di medan mempertahankan Islam, mereka ni mendapat tentangan, fitnah, bermacam-macam cabaran yang terpaksa mereka hadapi. Ada kalanya mereka ni difitnah dengan berbagai-bagai perkara. Walaupun mereka ni orang baik, membawa mesej Nabi SAW, mereka ni masih lagi difitnah, dihina oleh musuh-musuh Islam. Jadi Islam ni, kalau kita tengok dari sudut pergerakan zaman, kita ni lebih kurang tahun zaman kita lah, zaman di mana kebangkitan Islam ni, setiap 100 tahun ni berlaku kebangkitan. Ada mujaddid, orang yang membangkitkan rasa kesedaran dalam diri umat Islam, dalam hati umat Islam, untuk terus berjuang dan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang yang membawa mesej Islam ni, dia juga diuji dengan dunia. Dia uji dengan keduniaan lah. Sama ada dia ni berjaya menempuh, orang kata, cubaan di dunia, seterusnya mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ataupun dia rebah berdepan dengan cabaran dunia, habuan dunia. Antara itulah mungkin-mungkinan dia rebah dengan harta benda,
Kemungkinan dia rebah dengan pangkat jawatan. Tapi sebaliknya kalau dia guna kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri, mungkin dia boleh melonjakkan lagi nama Islam. Bawa nama Islam, bawa mesej Islam melalui apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri dari sudut rezeki, harta dan juga jawatan yang dia ada, membawa mesej Islam. Jadi ayat yang saya bawa pada malam ni, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا بِهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Dan berikanlah kepada mereka satu contoh dua lelaki yang kami adakan bagi salah seorang di antaranya dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kebun-kebun itu dengan pohon-pohon tamar, serta kami jadikan di antara keduanya jenis-jenis tanaman yang lain. Kedua-dua kebun itu mengeluarkan hasilnya dan tidak mengurangi sedikit pun dari hasil itu, dan kami mengalirkan di antara keduanya sebatang sungai. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk pada kita perkara berkenaan dengan dunia, kekayaan dunia yang menjadi perebutan antara manusia. Sama ada orang kaya berebut sama sendiri-sendiri, orang miskin pun berebut sama sendiri-sendiri juga dunia ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bawa satu perumpamaan kehidupan kita di dunia ni, ibaratnya seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam surah Al-Kahfi ni ayat 36 ni, berkenaan bagaimana kisah dua orang yang salah seorangnya Allah Subhanahu Wa Taala beri dia kebun, ada kebun, dan juga dalam kebun tu ada pohon tamar, pohon kurma, ada anggur dan sebagainya dalam tu. Jadi asbabun nuzul, terjadinya turunnya surah ni, turunnya ayat ni ialah bila mana ada pendapat mengatakan bahawa ada seorang saudara, dua orang saudara yang mana mereka ni salah seorang dia kafir dan salah seorang dia mukmin. Jadi disebut bahawa mereka ni daripada saudara ni daripada Bani Makhzum, daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara ni seorang bernama Al-Aswad, seorang lagi bernama Abu Salamah. Abu Salamah ni merupakan suami kepada Ummu Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Abu Salamah ni mati, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil isteri dia ni jadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga pendapat yang mengatakan, Ibnu Abbas dia cerita bahawa dia sebut kisah ni berlaku di antara dua saudara daripada Bani Israel. Ada dua orang ni, mereka ni bersaudara, seorang kafir dan seorang lagi mukmin. Dan setelah ayah mereka ni mati, meninggal, maka ayah ni tinggal harta kepada anaknya 8,000 dinar untuk dibahagikan kepada anak dia. Jadi seorang dapat 4,000. Yang kafir tadi dapat 4,000 dinar, yang mukmin tadi dapat 4,000 dinar. Dapat harta warisan lah, faraid. Jadi mereka berdua ni, di antara mereka berdua ni, yang kafir ni, bila mana dapat harta yang ditinggalkan oleh ayah dia ni, maka dia guna beli tanah. Manakala saudara dia bila nampak saudara kafir dia, saudara yang muslim ni, saudara yang mukmin ni nampak saudara yang kafir ni beli tanah, maka dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, aku beli tanah di syurga dengan duit yang aku dapat. Maka dia sedekah duit dia. Dan bila mana dia nampak saudara dia yang kafir ni berkahwin, bernikah, menggunakan duit yang ditinggalkan oleh ayah dia ni, maka dia berdoa, aku akan berkahwin atau menikah dengan wanita di syurga. Jadi dia sedekah duit tu, 1,000 tadilah. Dan bila mana dia nampak saudara kafir dia ni beli hamba, beli keperluan, maka dia sebut pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, aku beli segala keperluan aku ni di syurga
dengan aku bayar duit ni dengan sedekah. Tak? Jadi dia infakkan, dia beri semua harta yang dia dapat tadi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat adalah tak? Sebab turun ayat ni. Cerita berkenaan dengan dua kebun, tak? Jadi kedua-dua mereka ni mendapat habuan dunia, sama-sama dapat habuan dunia, tapi yang menjadi pengajaran bagi kita macam mana mereka ni menggunakan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka. Ialah ayat ini sebut, cerita ini sebut berkenaan dengan kafir dan juga orang mukmin. Bagaimana mereka membelanjakan pada kehidupan mereka, membelanjakan harta pada kehidupan mereka. Kita orang mukmin, kita percaya, kita orang Islam percaya bahawa setiap yang kita belanja pada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, maka kita akan mendapat balasan Allah Subhanahu wa taala di syurga. Maknanya kebaikan kita tu akan dapat balasan di syurga, walaupun kita tidak mendapat kesenangan, kemudahan, manfaat daripada harta kita untuk diri kita sendiri. Bahkan kalau kita sedekah pun kita beri ke orang, maka harta tu, manfaat harta tu boleh pada orang lain, tidak boleh pada kita. Hakikatnya kita percaya bahawa harta yang kita beri pada jalan Allah, kita sedekahkan pada jalan Allah, kita infakkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, balasannya adalah di syurga. Allah Subhanahu wa taala bayar di syurga lagi. Berbanding dengan orang kafir, bila mana mereka membelanjakan harta mereka, mereka berfikir bahawa harta ni kesenangan mereka akan dapat di dunia saja. Selepas mati tak ada lah. Kita pun Islam maknanya kalau ada harta banyak pun tak bawa sampai ke mati. Beza dengan orang kafir lah. Ada setengahnya letak tanah sekali, tanah sekali, duit-duit harta dia. Kalau zaman Fir'aun dulu, kalau mati, dia mati letak belaka, harta dia, kemewahan dia letak belaka dalam kubur. Isteri dia kalau tak mati lagi suruh bunuh, letak sekali dengan dia, bawa sekali. Bina piramid, letak sekali. Mana kalau ada gundik pun letak sekali gundik, masuk sekali harta-harta dia, letak sekali dalam tu. Supaya dia nak bertemu dengan Allah, dengan Tuhan dia lagi. Ada duit, nak beli lagi ada duit, bila mati boleh dibangkitkan. Fir'aun tu pun dia yakin akan ada kehidupan selepas kematian. Cuma musyrikin Mekah yang tak percaya ada kehidupan selepas kematian. Dia bina piramid tinggi itu sebab apa? Sebab nak suri sapa dengan Tuhan dia. Gitu cerita dia. Jadi bila Fir'aun mati, maka dia akan tanam sekali dengan harta dia dan juga isteri dia kalau ada. Segala hak dia ada, dia akan tanam sekali, letak sekali dengan dia. Jadi begitulah Allah, bagaimana ulama menafsirkan bahawa, menceritakan bahawa kisah ni berlaku dan juga memberi manfaat pada kita. Bagi orang yang ada harta, ada kemewahan. Bagi orang yang tidak ada harta, tidak ada kemewahan, bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia nampak sahabat lain yang ada harta, ada duit, ada peti infak pada jalan Allah Subhanahu wa taala, dia rasa deki. Dia nak juga. Dan Nabi sebut bahawa orang miskin pun, orang tak ada duit pun boleh bersedekah juga. Tahmid dia, tahlil dia, semuanya sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kita kena guna segala kebaikan kita ni untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslim-muslimat yang mati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok dalam ayat ni, Allah Subhanahu wa taala beri perumpamaan. Banyak dalam Quran ni Allah Subhanahu wa taala sebut berkenaan dengan perumpamaan. Sebab nak beri kefahaman kepada manusia. Manusia bila beri contoh, dia akan mudah faham. Kita begitu juga bila belajar ni, orang beri contoh, kita akan lebih faham. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala beri perumpamaan sebagaimana cerita kita pada malam ni. Jadi tujuan dia kadang-kadang ialah untuk menghina, ataupun ada perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala beri adalah untuk mengangkat darjat orang Islam dan orang mukmin. Perumpamaan sebagai contohnya, kita ambil perumpamaan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut berkenaan dengan kalimah yang baik ni seperti sepohon pokok yang akar dia teguh.
Itu nak menunjukkan bahawa perumpamaan tu nak tunjuk pada orang Islam, pada orang mukmin. Ada pun perumpamaan ni sebenarnya nak menunjuk kepada orang musyrikin, yang mana mereka ni bila mana duduk dengan orang Islam yang lemah, yang miskin ni, jadi mereka ni minta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya usir mereka ni, usir orang Islam yang lemah, yang miskin ni, tak boleh duduk sama. Sebab apa? Sebab orang musyrikin Mekah ni, bangsawan ni kaya-kaya belaka, tak boleh duduk dengan orang miskin. Kalau kita ni gitu, maknanya kita samalah dengan orang musyrikin Mekah pada masa tu. Orang kafir gitu, maknanya tak boleh duduk dengan orang miskin. Kalau orang tu miskin tu kaki ayam, okay, kadang-kadang tu kalau kedai tak boleh masuk, miskin. Tak boleh masuk dalam kedai sebab miskin. Ataupun kita sendirilah, kalau orang miskin duduk sebelah kita, pakaian dia koyak ke benda ke, bau busuk ke, kita tak beri duduk sebelah kita, sebab kita rasa benda tu kotor. Bagi orang yang orang rasa diri dia ni hebatlah, bersih dan sebagainya, sombong, tak mau beri orang lain merasai juga apa yang dia rasa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bawa perumpamaan kepada kaum musyrikin Mekah ni supaya mereka ni berfikirlah, berfikir supaya orang Islam ni lebih baik daripada mereka. Kalau orang kafir ni, dia buat amalan dia, dia ada kekayaan atas dunia je, tapi di akhirat dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kesenangan atas dunia, tapi last sekali, akhir sekali diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang Islam, bagi orang mukmin, mereka ni akan mendapat balasan di syurga lagi, di balasan di akhirat, balasan baiklah. Walaupun duduk atas dunia ni penuh dengan kesusahan, penuh dengan beban, penuh dengan cabaran, kesusahan yang mereka hadapi di dunia, maka disebabkan oleh mereka ni berusaha melakukan amal kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka ni akan dibalas dengan balasan yang baik, syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dibalas dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan sehari dua, buat selama-lamanya. Selagi mana syurga tu kekal, selagi itulah kita mendapat manfaat ataupun nikmat daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi orang yang mendapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka kekal mendapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, buat selama-lamanya. Ada perbezaan antara orang yang mendapat nikmat dan juga azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslim-muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut apabila Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada salah seorang daripada dua saudara ni, Allah Subhanahu Wa Taala beri nikmat kebun. Kebun, dalam kebun tu ada tamak anggur, ada tamak anggur, dan juga ada juga tanaman-tanaman lain. Dan Allah Subhanahu Wa Taala letak dalam kebun ni pohon kurma, keliling, tengah-tengah ada taman anggur, dan keliling dia ada pokok kurma. Kalau kita pergi tanah Arab ni, kita akan nampak biasanya kalau kebun dia ni, kita akan nampak macam dia tanam macam kita tanam sawit lah. Kalau kita tanam sawit gitu, nampak gitu. Dan biasanya dia akan tuai hasil ni, bila nampak kuning dah, merah dah, dia akan tuai hasil dia. Dia akan panjang, dan kita boleh nampak lah, maknanya dalam kebun kurma ni dia akan bina batas biar air lalu. Begitu juga ada cerita dalam kisah ni juga, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala beri kebun kepada si kafir ni, orang yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ni, dalam kebun tu juga Allah Subhanahu Wa Taala alirkan air juga dalam kebun tu. Maknanya pokok besar pun nak ke air juga. Maknanya ada setengah orang, maknanya kalau pokok besar dah boleh sirang lah, sebab dia pandai dah cari sendiri. Juga. Kalau kita tengok macam mana Allah Subhanahu Wa Taala buat, pokok-pokok ada dalam hutan, maknanya besar-besar 2-3 meluk tu, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sirang juga pokok tu, beri juga air. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak turun hujan, macam mana pokok tu nak cari sumber air? Gitu juga pokok kita tanam ni, mana kena sirang juga. Mana kewajipan kita juga, maknanya
Bila kita bela haiwan ke tanah pokok ke, kena beri keperluan yang sepatutnya. Tak wajib mana tak. Sebab dia makhluk Allah Subhanahu Wa Taala juga. Tak, kalau kita bela ikan kita tak boleh makan, dosa kita tak. Gitu juga dengan tanaman pun gitu juga. Dia ada hak dia tak. Walaupun dia tak bunyi tak. Tapi ada hak yang perlu kita tunaikan ke atas hidupan yang lain tak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sungai dalam kebun tu, dan sungai ni pula jadi bercabang-cabang. Mana kalau ni orang tanam pokoknya tak, pokoknya orang rendah tu lah tak, 3 tahun buah dah tak, mana tak. Tengok dia bina aliran air tu, dia ada setengah tu di Thailand tu dia buat lokang tak, dia buat air boleh lalu ke tengah-tengah tak, mana tak, ada saliran air tu tak. Mana bila tiba waktu nak petik buah buahnya ni, maka bila nak bergerak, nak atau ke tepak ataupun nak kutip dia lepas air tu gerak tak. Sebagai satu sumber pengangkutan juga. Tadi sebagai sumber air, boleh jadi juga sebagai sumber pengangkutan tak. Mana Allah Subhanahu Wa Taala buat yang terbaik dah untuk orang kafir ni tak. Manakala bagi orang tadi, orang mukmin tadi ni, bila dia nampak Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada orang kafir, saudara yang kafir ni, maka dia pesan juga kepada saudara yang kafir ni supaya bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala beri dah tak, beri kelebihan dah tak, beri orang kata satu harta dunia tak. Maknanya kalau kurma ni, kalau lening jual kalau ada kebun 2-3 ekar kurma, jadi tawang dah tak. Bukan orang dalam negeri beli, orang seluruh dunia beli tak. Kalau kita ada kebun kurma, ada 2 ekar lah kita kata tak, ada 2 ekar, kaya dah kita tak. Kalau ada kelapa sawit pun banyak dah boleh tak. Ni kurma ni satu dunia orang makan tak. Sawit tu ada orang makan, ada orang guna untuk masuk, ada tak guna tak. Tapi kurma ni Allah Subhanahu Wa Taala beri kelebihan dah, mana tak, beri kelebihan dari sudut Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri amal, dan juga dari kelebihan khasiat dia tak. Ada kalau kurma ni, setengah kurma tu dia nak beri tahan lama, dia jemur beri kering tak. Kadang-kadang setahun 2 tahun kita boleh guna lagi sebab dia kering. Bila dia kering, dia tahan lama. Kalau dia basah, dia mudah rosak. Kalau kita nak simpan lama-lama rumah kita, pastikan kita simpan dalam keadaan kering. Dia tahan lama lah. Dan juga bila kering ni, dia akan ambil kurma tu, bila nak makan, dia akan celup dalam susu. Jadi kurma susu lah ni tak. Dia celup gitu tak. Nak beri, nak makan lepas tu tak. Sebab kalau nak kekoh, patah gigi jugalah ni tak. Dia ada kering, kerah juga. Tapi benda tu tahan lama tak. Itu sifat kurma ni tak. Dan kurma ni kalau putih, biasanya kalau putih tu dia sifat dia panah. Kalau orang haid tak, kalau perempuan membagi haid, dia tak boleh makan putih tu. Kalau makan putih tu, maka darah dia keluar tak berhenti tak. Kalau nak makan, jangan makan hok putih tu tak. Separuh masak tu. Kalau makan masak tu tak apa tak. Dan kalau makan banyak pun tak boleh juga kurma ni tak. Tak boleh makan banyak sangat tak. Dia ada kadar dia. Sebab tu Nabi kadang-kadang 3 tak. Kadang ganjil nak makan tak. Sebab dia beri kesan juga kalau kita ambil berlebihan tak. Jadi muslim-muslimat yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala buat satu perumpamaan yang sangat hebat lah tak. Sangat hebat bila mana berkenaan dengan harta dunia, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi, wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktharu minka malan wa azzu nafara. Jadi orang yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni kebun kurma, anggur, dan juga tanaman-tanaman lain dalam kebun dia, dia juga Allah Subhanahu Wa Taala beri dia ada emas dan perak tak. Tadi Allah Subhanahu Wa Taala beri kebun dah tak. Dan Allah tambah lagi dengan dia ni berdagang tak, emas perak. Ada lagi tambahan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada dia, kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada dia di dunia. Orang kafir ni tak, Allah Subhanahu Wa Taala beri kelebihan kepada orang ni.
dan dia masih lagi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dia kata semua yang berlaku ni, semua yang ada ni disebabkan oleh usaha dia sendiri. Bila orang ngaku benda yang dia buat adalah hak dia, dia yang buat, dia yang mengadakan benda tu, maka kita panggil dia takbur. Jadi ada satu istilah orang panggil sebagai ananiah. Ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut keakuan lah, saya. Jadi kalau orang yang ada sifat ananiah ni, keakuan ni, kita boleh nampak sebenarnya. Yang pertama sekali dia ni sifat dia ego. Ada kadang masa dia boleh dengar nasihat orang lain, tapi dia tak amal apa yang dinasihatkan. Orang yang ada sifat ananiah, keakuan ni. Yang keduanya, bila dia nampak pada orang lain ada kelemahan, dia akan canang kelemahan tu. Dia akan bawa, dia cerita sekian-sekian bahawa dia ni lebih hebat daripada orang tu. Ni orang yang ananiah. Dan yang ketiganya, bila dia nak sesuatu, dia tak akan kata ke mulut dia. Dia akan cuba pusing-pusing siapalah boleh ke dia. Sebagai contoh, dia nak jawatan. Saya tak ambuh jawatan tu. Saya tak ambuh jadi sekian-sekian, tapi dalam hati dia nak. Dan dia juga membawa keburukan orang lain. Cerita pasal keburukan orang lain. Ini sifat ananiah. Jadi kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, tak ada lah. Sebab dia ni memang dia suka merendah-rendahkan orang lain. Kalau mana dia rasa slow buat kerja, tak sepala dengan dia, maka dia akan canang, dia akan fitnah, dia akan bawa keburukan orang lain. Siapalah orang tu jatuh, setara tu, maknanya setara tu. Kalau orang duduk dalam organisasi lagi lah maknanya. Kalau ada benda tu, dia akan cuba jatuh orang lain. Mana hak dia tak boleh, orang tak boleh dengar arahan dia, orang tak boleh masuk sepala dengan dia, dia akan cuba catah, dia akan cuba jatuh. Tu sifat dia yang kita semua kena jagalah. Kena perhatikan bila mana kita duduk dalam salah satu organisasi ni, sifat tu kena hati-hati, kena tengok pada diri kita ada pada diri kita ni ada sifat-sifat ananiah ni. Dan juga dia ni suka mengheboh-hebohkan berkenaan dengan harta yang dia ada. Maknanya pemilik kebun ni juga, pemilik kebun ni dia suka menceritakan, mengkhabarkan kepada orang lain bahawa dia ada harta. Nak dengar orang yang lebih miskin daripada dia. Cerita dia ada sekian-sekian, ada kebun dah sekian-sekian. Kalau orang miskin ni, kalau kita dengar kalau orang miskin lah, kita kata dapat duit sebagainya. Kita cerita ke orang miskin. Orang miskin tu dah dapat, jadi dia pun berasa juga. Ataupun kita buat kenduri lah kata, kita dah ajar orang miskin tu, berasa hati kawan tu. Maknanya benda tu simple je dalam masyarakat kita. Tapi benda tu berlaku dalam masyarakat kita, berlaku benda gitu. Mana orang kaya dan orang miskin ni, dia ada satu garis pemisah. Mana orang miskin je lah, orang kaya je. Tak ada. Maknanya kalau kita ikutkan bagaimana Islam ni melalui zakat, maknanya orang kaya ni bila mana dia ada lebihan harta dia, maka dia kena zakat untuk bantu orang miskin. Sebab orang kaya ni tak akan jadi kaya kalau disebabkan orang miskin tadi. Maknanya kena saling memerlukan. Kalau dia buang orang miskin dalam kehidupan, siapa nak kerja untuk dia? Gitu juga orang miskin pun tak boleh buang orang kaya dalam kehidupan dia. Sebab dia perlu kepada kerja. Orang kaya ni lah ada kerja, beri dia kerja. Maknanya saling memerlukan. Jadi kalau kita buang salah satu golongan ni, maka akan berlaku lah maknanya pemusuhan, perpecahan dan sebagainya dalam masyarakat kita. Jadi dia memberitahu orang ramai bahawa dia mempunyai banyak harta dan juga banyak pengikut. Si yang pemilik kebun ni lah. Maka dia kata, aku kira-kira kebun ni tidak akan binasa buat selama-lamanya, disebabkan oleh dia kata
dia sendiri yang memiliki kebun ni, dia sendiri yang usaha. Jadi dia rasa bahawa kebun yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada dia ni, walaupun dia tak beriman, dia tidak akan hancur buat selama-lamanya. Tidak akan diambil ataupun tidak akan musnah disebabkan oleh dia lah, bencana ke dan sebagainya. Jadi kawan dia ni, saudara dia ni kata kepada pemilik kebun ni, apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setitik air mani, lalu dia menjadikan engkau seorang lelaki yang sempurna. Jadi maknanya kawan ni beri peringatan pada dia. Dalam kehidupan ni gitu juga, maknanya kena beri peringatan kepada orang lain. Mana kalau ada orang sombong, orang yang takbur, maka kita kena beri peringatan sombong ke dia. Kalau kita senyap aja, orang buat kesalahan, orang buat salah, kita senyap, di akhirat esok pun kita kena juga. Kita mendiamkan. Maknanya kalau orang buat salah, kita buat tak tahu, maka kita pun kena juga di akhirat esok. Jadi kita kena khabar juga. Maknanya kalau ada saudara kita, kawan kita buat kesilapan, buat dosa, maka kita kena khabar ke dia, mana betul, mana salah. Maknanya tanggungjawab tu ada pada semua orang. Kalau dia duduk dalam sekampung pun, maknanya kalau seorang pemimpin dengan orang kampung dia, maka wajib atas dia untuk tegur kesalahan orang kampung dia. Bukan atas individu lah, mata-mata maknanya kalau dia buat salah, dia buat silap, dia buat dosa, maka hak dia. Kita hidup ni maknanya saling melengkapi. Mana ada kurang, mana ada salah, kita kena tegur, kena baiki. Barulah masyarakat tu sempurna, masyarakat yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila mana dia ni mengaku bahawa segala yang dia miliki ni daripada usaha dia sendiri, kekuatan dia sendiri, harta dia sendiri, maka Allah Subhanahu Wa Taala atau bala, maka hancur belaka. Pada suatu pagi ni dia masuk kebun dia, hancur belaka tanaman dia. Asalnya dia rasa tadi tanaman tak akan binasa lah, tak akan musnah, tak akan hancur. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan. Dalam sekelip mata saja tanaman dia, kebun dia ni hancur dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Mana apa yang kita ada hari ni, nak beri pengajaran bahawa apa yang kita ada hari ni bukan milik mutlak kita. Kita ada kereta, kita ada rumah, kita ada anak. Mana kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak ambil dalam sekelip mata saja. Kalau kita ada anak, lahir hari ni, mustahil Allah Subhanahu Wa Taala ambil. Lepas minit, 2 minit boleh ambil. Kita itu juga mana kesihatan yang kita ada ni, ruang peluang yang kita ada ni, Allah Subhanahu Wa Taala nak ambil lagi. Sebelum kita keluar masjid ni, Allah Subhanahu Wa Taala cabut kesihatan kita, rebah kita kena angin. Rumah kita Allah Subhanahu Wa Taala nak ambil sekelip mata, terbakar. Mana semua yang kita ada ni bukan milik mutlak kita. Kita je berasa kita ni boleh hidup lama, boleh sihat, boleh ada anak ramai, boleh ada rumah besar, boleh ada kereta besar. Tapi hakikatnya kita tak ada apa-apa. Tak ada apa hak milik kita. Kalau kita ada tanah besar luas pun bukan hak milik kita. Tiba-tiba ada orang claim di hak ni tanah dia. Dan masa tu juga gerang tanah kita hilang. Nak jadi hak orang kata. Nak hilang kata. Macam-macam Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat. Nak beri pengajaran gitu. Dan juga bahawa kita ni orang Islam, setiap benda yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kira kecil besar, perbuatan amal kebaikan kita buat tu semuanya akan mendapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena yakinlah, percaya bahawa setiap balasan sama ada kekayaan, jawatan, semuanya kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana rezeki kita ni kita tak boleh nak baca. Kadang-kadang hari ni kita boleh makan lah, cukup-cukup makan. Esok mungkin
Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kita lebih tau. Ada lebihan makanan kita tau. Mana rezeki kita ni Allah Subhanahu Wa Taala letak dah pada setiap orang tau. Kadang-kadang ada rezeki yang orang boleh, masing-masing boleh disebabkan oleh usaha dia. Tak. Kita usaha, buat kerja, maka Allah Subhanahu Wa Taala beri nikmat, beri rezeki. Dan ada juga orang yang Allah Subhanahu Wa Taala beri nikmat, beri rezeki disebabkan oleh dia banyak istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu rezeki dia. Ya tak? Dan ada juga yang Allah Subhanahu Wa Taala buka rezeki dia, nikmat dia disebabkan oleh dia ni sama bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur dia tu jadi Allah tambah rezeki dia. Tak? Maknanya masing-masing berbeza tak? Rezeki. Tapi kita kena yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala beri rezeki, tetap ada rezeki kita sejak kita lahir lagi, tak? Sejak roh kita ni masuk dalam tubuh kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala tetap ada rezeki kita. Ajar kita, tak? Mana kita mati dan sebagainya. Tak? Mana Allah Subhanahu Wa Taala tetap belaka dah dalam diri kita ni. Tak? Cuma tunggu kita je tak? Maknanya nak bila Allah Subhanahu Wa Taala beri nikmat, beri rezeki, tunggu bila masa je kita bersyukur. Tak? Jadi dengan ada nikmat dan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita, kita guna sungguh-sungguh lah tak? Maknanya kalau orang tu muda, tak? Kekuatan yang dia ada, kesungguhan yang dia ada guna untuk beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi orang yang dia rasa dia dah di penghujung umur, maka kena usaha juga, usaha untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita ada bekalan lah tak? Dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni dengan banyaknya amalan kita, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala redha kita ni masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa setakat itulah untuk pada malam ni. Aqul hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik waghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbawna saghira. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika minal ghalabati daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.